Oke, selamat datang murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke subtopik yang terakhir yaitu 3.5 dalam bab 3. This is the last part subtopik zaman prasejarah di Malaysia. So before that, sebelum itu, Cikgu mau kamu kasih sedia kamu punya buku teks, prepare your textbook sejarah tingkatan 1 dan buka muka surat 64, okay, 64. 开你们的 textbook sejarah 开第64面 OK 64面 right. So di Malaysia we just going to talk about Malaysia only now. So di Malaysia zaman prasejarah telah bermula sejak 40,000 tahun yang lalu. Okay, must remember this part dan juga manusia pada zaman Paleolitik. Okay, Paleolitik, the first stage of prehistorical age, which is Paleolitik. Manusia pada zaman Paleolitik telah mula menetap. 他们在这个国家住了从 Paleolitic age already okay. And then selepas pada zaman Paleolitik, manusia telah melalui zaman Hua Bin Hian. Okay, Hua Bin Hian. Supposed to be Mesolithic, right? Okay, Mesolithic. So what is the difference between Mesolithic and zaman Hua Bin Hian is para arkeologi tidak menjumpai zaman Mesolithic the element Mesolithic age element 好像在 European country 那边，在我们的国家OK， 他们找不到那个东西，他们找不到他们Mesolithic 的东西，在我们的国家好像在 European country， 所以他们放弃 instead of using zaman Mesolithic， 他们放弃 zaman Hua Bin Hian, which is almost the same, okay, almost the same, okay, not completely 100% same, yang almost the same okay. And zaman Hua Bin Hian only in Asia Tenggara, okay. Dan juga zaman Hua Bin Hian also known as zaman Epipaleolithic, okay. Epipaleolithic, why? Because zaman Hua Bin Hian terjadi selepas zaman Paleolitik dan sebelum zaman Neolitik, okay. So if you can see the three ages here, alright. Paleolithic, Epipaleolithic, and then go through Neolithic. Okay. Okay, ini merupakan explanation what is Epipaleolithic. Okay, apakah itu Epipaleolithic? So masa Epipaleolithic. Okay. So zaman Epipaleolithic ialah zaman di antara, okay, di antara, in the middle, 在中间 okay, 在中间 zaman Pleistocene dan juga zaman Holocene. So in the middle here is zaman Epipaleolithic dan terdiri daripada masyarakat Hua Bin Hian. Masyarakat Hua Bin Hian that is why it being called as zaman Hua Bin Hian. Okay, because pada zaman Epipaleolithic ada manusia Hua Bin Hian. So itu kita panggil zaman Hua Bin Hian. Only in Asia Tenggara, especially Malaysia. Okay. Okay, sorry. Okay. Zaman Epipaleolithic wujud untuk menggantikan zaman Mesolitik sebab Asia Tenggara tidak mengalami zaman Mesolitik. Okay. Dan juga in this subtopic kita akan cover how the archaeologists able to identify bahawa di Malaysia ataupun Asia Tenggara, especially Malaysia ada zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik ataupun Hua Bin Hian dan juga zaman logam melalui penemuan lokasi-lokasi peninggalan angkatan batu dan logam, tembikar manik, lukisan gua dan juga ukiran batu. Okay, how they can prove, okay, dibuktikan how they can prove, okay. Okay, so this is you must remember. Jangan kamu bingung pasal the timeline, okay, garis masa, the chronology. Okay, first ialah zaman Paleolitik, which is start from 40,000 sebelum Masihi. Only in Malaysia 40,000 sebelum Masihi.
Then go to zaman Mesolitik. Tetapi Asia Tenggara tiada zaman Mesolitik kan. So tukar pergi Hua Bin Hian. Okey, jangan tulis zaman Mesolitik kalau dalam kamu punya exam. Okey, tulis Hua Bin Hian, zaman Hua Bin Hian. Pada 12,000 sebelum Masihi ataupun 2,800 sebelum Masihi. And then zaman Neolitik pada 2,800 sebelum Masihi sehingga 500 sebelum Masihi. 最后是 zaman logam. 这个你们要看好好 From 500 sebelum Masihi until 500 Masihi. Okay, 看好好，这边有 sebelum Masihi and then 一个是 Masihi. Okay. So these are the 6 topic we going to cover. The proof of zaman prasejarah di Malaysia. Okay. Bukti zaman prasejarah di Malaysia, which is lokasi, teknologi, tembikar dan manik, lukisan gua dan ukiran batu, ekonomi dan juga kepercayaan. Okay, so we go for lokasi. Okay, kalau kamu tengok dalam textbook kamu, kan niman textbook 在64面 ada peta. Okay, di sana ada peta. So di sini kamu boleh nampak lokasi dia. Cikgu cuma kasih the simplify so easier for you lah. Alright. So first place ialah Perlis. Mereka menjumpai barangan zaman Hua Bin Hian di Perlis. And then Kelantan also Hua Bin Hian. Selangor zaman Hua Bin Hian, zaman Neolitik dan logam. Perak zaman Paleolitik, Pahang zaman Neolitik dan logam, Sarawak zaman Paleolitik dan Neolitik, dan Sabah zaman Paleolitik, zaman Hua Bin Hian dan juga zaman logam. Okay. Next ialah teknologi yang ada. So pada manusia pada zaman prasejarah sudah mempunyai kemahiran, the skill. Okay, the skill untuk menghasilkan peralatan batu dan logam. Okay. Supaya 他们可以用他们的在 daily life 的 activity atau 活动 okay, 每一天的活动 seperti memotong, menetak dan memecah tulang. Okay. Dan juga ahli arkeologi telah menjumpai bengkel. Okay, bengkel, a workshop to make tools from stone di Sabah dan juga di Sabah dan juga Perak. Okey. Sebab itulah mereka dapat proof ataupun bukti bahawa di Sabah dan Perak ataupun di Malaysia ada zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik dan juga zaman logam. Okey. So manusia pada zaman Neolitik di Hulu Perak sudah mampu mengilap alatan batu. Okey, mengilap is polish. To make the stone tools even smoother and beautiful. Okay. Dan juga penemuan alatan logam di Kelang, Selangor. Right. So we go to Tembikar dan Manik. So di Tembikar dan Manik telah membuktikan kewujudan zaman prasejarah seperti penemuan tembikar di Gua Nia, Sarawak. And then Manik pula dijumpai 他们找到 Manik 在 Perak dan Selangor. 所以你们要看清楚这个是 Tembikar 在 Sarawak, Gua Nia. 这个是 Manik 在 Kuala Selinsing, Perak 跟 Lembah Bernam, Selangor. Okay. Next. Lukisan gua dan juga ukiran batu. Okay. These are the most obvious proof to show the existence of prehistorical human. Okay, lukisan gua dan ukiran batu. So, what is the purpose of lukisan gua dan ukiran batu? Ialah for them to communicate. Okay, to communicate. Untuk merupakan cara mereka berkomunikasi. Untuk menyampaikan maklumat, to deliver message or information. And then untuk menggambarkan kehidupan harian mereka. To express or to show their daily routine ataupun daily life. Okay. And they also using arang
dan juga oker merah. Okay, this if nowadays we are using color pencil or maybe crayon or maybe watercolor. During those age, zaman prasejarah, mereka menggunakan arang batu dan oker merah to drawing or coloring. Okay, ukiran batu pula banyak ditemukan di Sabah dan Sarawak dan hanya ada di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Kalau di bahagian Semenanjung lah, okay, in Peninsular side, only at Negeri Sembilan. Okay, so ukiran batu ini dipercayai, 他们相信这个 ukiran batu ada kaitan dengan budaya megalit. 什么是 budaya megalit? 等下老师会explain, alright? Okay, so oker merah merupakan bahan pewarna merah just like your crayon or your watercolor. Okay, tetapi oker merah diperbuat daripada batu kawi dan batu lada. Okay, batu kawi dan batu lada. So it's a red color. Dan juga budaya megalit adalah budaya a culture berasaskan penggunaan batu-batu besar, a big stone, just like the Stonehenge. Okay, just like the Stonehenge. So, okay, this slide we already cover in the previous topic. So this slide tidak kaitan dengan topik ini ya, tidak kaitan ya. So make sure you know that tidak kaitan. Here we go to the next slide. Okay, ekonomi yang ada pada zaman prasejarah di Malaysia ada 3, okay, 3, which is number 1, aktiviti memburu dan memungut hasil hutan, aktiviti penanaman padi, dan juga kegiatan perdagangan. Okay, so we go for the first one, aktiviti memburu dan memungut hasil hutan dilakukan sejak zaman Paleolitik sehingga Hua Bin Hian. Aktiviti berbentuk sara diri, 自己找自己的东西or 食物. Okay. Next ialah penanaman padi. Penanaman padi dilakukan pada zaman Neolitik, dilakukan di tepi sungai dan lembah yang subur. Okay, yang subur. Okay, so ingat this tu. Dan lebihan padi, this part, lebihan padi dijadikan barang pertukaran. So the extra padi rice is become the exchange goods or exchange item. Okay, untuk kegiatan perdagangan. Okay, lebihan padi. So menggunakan sistem pertukaran barang just like this one, dan dilakukan melalui laluan daratan dan maritim. So they are do trading through the land, go through the land or by the sea to go one place to another place to do business. Okay, maritim is sea 海呀，这个 maritim 是海呀，他们是从海过的去一个地方就去一个地方那边lagi. Okay, so contohnya adalah lonceng dan gendang gangsa. Alright. And then last one ialah kepercayaan. So kepercayaan, now I want you to open your textbook on page 69. Okay, ada gambar di sana. So easy for you to understand. Okay, ada gambar di sana. Okay, gambar yang pertama dalam buku teks kamu ialah pengembumian memanjang. Not panjang it's a typo not panjang. Look at your textbook 如果你们没有 textbook 的话开那个 digital textbook it's supposed to be memanjang. Okay, 所以如果你们在 textbook 那边看到那个骨头是还是好像在lay down. Okay, memanjang horizontally. Okay, memanjang. Okay, sebab itu kena panggil pengembumian memanjang yang berada di Gua Cak, Kelantan. And next one ialah pengembumian melentur yang ditemui di Gua Runtuh, Perak. And then pengembumian keranda kayu. Okay, look at your textbook pengembumian keranda kayu 他们用那个 wooden coffin. Okay, wooden coffin yang ditemui di pantai timur Sabah. And then kuburan kepingan batu. So 他们用石头 to cover the dead body. Okay, to cover the dead body.
Yung Setua, use the stone. Dan ditemui di lembah bernam Selangor. And then mereka juga menggunakan pengebumian perahu. So 他们放那个 dead body 在perahu 里面 yang ditemukan di Kuala Selinsing, Perak. And lastly ialah pengebumian tempayan. 如果你们看那个在你们的书的相片那边是有好像很多那个灯比卡这样子，那个是我们叫灯白眼 ，OK， 灯白眼，很大的啊，很大的。如果你们要进去，好像可以的，OK， 灯白眼 ，OK，so ditemui di Sabah, Sarawak, Kuala Limbongan dan juga Terengganu, alright? So, ya, cikgu rasa itu saja. Nah, so kita sudah habis chapter 3. Okay, thank you.